Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب المحبوب شاف العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعلل لكل معلوم لك. فقال الله تعالى قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kepujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dalam keadaan hujan lebat. Dapatlah sama-sama kita berada di masjid dan menyambung seni perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada sebarang penyakit, daripada musibah, balak, bencana dan mudarat serta wabak. Dan didoa juga mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan, dipermudahkan urusan dan diberi ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi beberapa hadis pada pagi ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Masih lagi kita mencerita fasal yang menghimpunkan dosa yang berkemungkinan termasuk dalam dosa-dosa besar. Surat 292. Sabit sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Man a'ana ala khusumatin bighairi haqqin kana fi sakhatillahi hatta yanzi'." Artinya, sesiapa yang membantu suatu pertelingkahan tanpa hak, maka ia berada dalam kemurkaan Allah sehinggalah dia berhenti melakukannya. Kata Nabi SAW, siapa yang sibuk, siapa yang bantu satu pergaduhan, pertelingkahan tanpa hak. Dalam Islam, perselisihan pendapat ada dua jenis. Pertelingkahan, perbezaan pandangan, perselisihan pendapat dalam Islam ni dia ada dua jenis. Satu yang dibenarkan oleh agama, satu lagi yang sangat dilarang oleh agama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain disebut, "Ikhtilaf fi ummati rahmah." Perbezaan pandangan dalam kalangan umat aku rahmat. Masa bila perbezaan pandangan ni jadi rahmat, masa bila dia jadi tak baik? Dalam konteks agama, perselisihan pandangan dalam mazhab-mazhab fiqh, maka itu adalah satu perkara yang sangat baik. Sebagai contoh, dalam Islam akidahnya sama, tetapi amalan fiqh ataupun amal ibadat ataupun ilmu fiqhnya kita berbeza mengikut mazhab-mazhab. Adanya Hambali, adanya Syafi'i, ini mazhab muktabar. Ada mazhab yang empat, Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi.
Dalam keempat-empat mazhab ini ada negara yang mengikut salah satu daripadanya. Ada. Kita di Malaysia pun. Ada orang yang berpegang dengan Syafi'i, ada juga yang pegang dengan Hambali dan sebagainya. Antara negara dengan negara pun. Antara Malaysia dengan Saudi, antara Malaysia dengan China, antara Malaysia dengan negara-negara yang beberapa yang lain, perbezaan daripada sudut mazhab itu berlaku. Dalam Islam, perbezaan mazhab itu baik dan dibenarkan oleh agama. Malah disebut itu satu rahmat. Satu rahmat. Dan kita sebagai orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i tidak boleh condemn mazhab lain. Itu syarat dia. Kita pegang Syafi'i, jangan kata mazhab lain tidak bagus. Orang yang pegang Hanafi, jangan cakap mazhab lain tidak bagus. Kesemua mazhab-mazhab ini hebat dan bagus. Kesesuaian diamalkan mengikut uruf ataupun mengikut adat tempatan masing-masing. Orang di Malaysia sesuai amal Syafi'i, so tak ada masalah apa. Mungkin ada negara lain, dia sesuai mengamalkan mazhab-mazhab tersendiri. Silakan, tidak ada masalah. Selagi mana dalam ruang lingkup mazhab-mazhab muktabar ini, silakan. Ada lagi beberapa mazhab-mazhab lain, antaranya mazhab Zahiri dan sebagainya. Selagi mana dia akidahnya tidak bercanggah, selagi mana sumbernya datang daripada Quran, hadis, ijma' dan qiyas, no problem, dia boleh diamalkan, tidak ada masalah. Maka perbezaan ini dibenarkan oleh agama, tak ada masalah. Cuma perbezaan dalam konteks agama ini, dia jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Kita boleh mempertahankan pegangan kita, jangan sampai condemn orang lain selagi mana orang itu tidak bercanggah dengan akidah ataupun tidak bercanggah dengan syariat Islam. Masalah kita, bila kita pegang satu pandangan, kita burukkan pandangan orang lain. Ini jahat ni tuan-tuan. Tok-tok guru, ustaz-ustaz sendiri pun, dia ada aliran masing-masing. Dia ada aliran dia. Ada orang ni aliran orang ni, ada orang ni aliran ni, ada orang ni pegang dengan tarikat ni dan sebagainya. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan banyak kali. Berpeganglah dengan apa pun, selagi mana pegangan yang kita pegang itu tidak bercanggah dengan syariat Islam, tidak bercanggah akidahnya. Selagi mana kita tidak berjoget-joget dalam zikir, terlompat-lompat macam orang tak sihat begitu, it's okay. Orang nak berzikir, zikirlah. Ada pegangan orang beramal dengan zikir sampai 500,000 satu hari. Silakan. Cuma jangan kita pandang orang yang tidak buat amalan sama macam kita dengan pandangan yang tidak baik. Ini neraka semua ni. Dia tak boleh begitu. Jangan kita hulu. Kita pegang pandangan satu tok guru ini. Bila pandangan tok guru kita bercanggah dengan pandangan tok guru lain, kita maki hamun tok guru lain. Itu tidak boleh. Dalam agama dia tidak boleh begitu. Sebab setiap pegangan-pegangan itu mesti datang daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. It's okay, no problem. Dia masalah pandangan-pandangan yang entah daripada mana ni dipegang, kemudian diamal, bercanggah akidahnya dengan syariat. Itu tinggalkan. Kenapa? Akidah datang daripada sumber yang sama, amalan mazhab saja yang membezakan kita. Pegangan mazhab saja yang membezakan kita. Akidah sama. Kita akidah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang pegang Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang pegang Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang pegang Hanafi dan Maliki semua datang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perbezaan dalam agama, dalam hukum hakam, jangan kita berlebihan dan raikan pandangan orang lain. Dan itu dibenarkan dalam konteks agama. Yang disebut dalam hadis ini, pertelingkahan, pergaduhan. Yang tak dibenarkan dalam agama ini, adalah pertelingkahan yang tidak beri manfaat. Malah dia mendatangkan kerosakan. Pertelingkahan begitu tidak dibenarkan. Yang disebut dalam hadis Nabi ini, siapa yang sibuk, yang bantu orang bergaduh. Dia sibuk, tak ada kena-mengena dengan dia pun. Tak ada apa hal dengan dia pun. Tapi dia jadi tukang laga pula. Dia tukang jadi mula-mula penasihat, lama-lama penasihat. Dia jadi punah. Mula-mula elok.
Tapi bila mana dia berikan pandangan menyebabkan pergaduhan yang kecil boleh jadi rebak lagi besar. Maka orang ini kata Nabi apa? Dia berada dalam kemurkaan Allah sehingga dia berhenti daripada melakukan amalan itu. Dalam agama, bila mana lihat orang bergaduh, tenangkan dia. Damaikan orang yang bergaduh. Damaikan orang yang bergaduh. Bukan kita pergi jadi pemarah, simbah minyak, naikkan lagi kemarahan itu. Malah kita nak beri pandangan, kita sokong pun. Haji yang betul dia yang nak cakap begitu pun. Kalau cakap kita yang bunyinya begitu, boleh menyebabkan pergaduhan itu lagi teruk, jangan cakap. Jangan cakap apa-apa. Islam kan ajar kita, bila mana orang bergaduh, diharuskan kita sedikit berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bergaduh. Tak kira lah dalam konteks apa pun tuan-tuan, dalam rumah tangga sekalipun, mak bapak bergaduh, anak jangan side mana-mana. Ini anak sokong mak, pasal apa? Mak yang bagi duit belanja. Ini tidak bagus. Anak kita bergaduh, mak bapak jangan menangkan mana-mana. Jadi pendamai, jadi orang tengah yang cerdik, yang bijak. Jangan kerana anak sulung ni bagi kita duit tiap-tiap bulan, kita protect dia. Kita kata dia betul, anak tengah salah. Sebab anak tengah bagi setahun sekali je, duit raya je. Itu pun sikit je. Jangan begitu. Jangan kita bertolong-tolongan dalam pertelingkahan. Jangan sibuk. Kalau perkara itu bukan hak kita, apatah lagi. Maka berilah pandangan yang baik. Damaikan orang yang bergaduh. Jangan sibuk. Jangan ulas. Ada di antara kita bukan hanya jadi pengulas. Dia jadi pengadu domba. Ada di antara kita suka tengok orang bergaduh. Ada di antara kita menambahkan kemarahan orang supaya pergaduhan yang kecil lagi besar. Kata Nabi apa? Orang ini berada dalam murka Allah. Berada dalam murka Allah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala murka kita, wa'iyyazubillah, rahmat Allah tidak bersama dengan kita. Sayang Allah tidak lagi bersama dengan kita. Kebaikan akan terhalang dengan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat tuan-tuan benda ni. Jangan kata, alah setakat Tuhan marah apa sangat. Jangan main-main. Marah Tuhan bukan macam marah manusia. Macam kita tak? Anak kita marah kita apa sangat? Kita ada susah hati tak? Tak ada pun. Kadang-kadang isteri kita marah kita pun kita tak susah hati. Kadang-kadang suami marah isteri pun isteri tak susah hati. Dia kata apa? Alah, awak nak marah saya tak masak nasi bagi soal padan muka. Dia menang juga. Kita pun, kita kata, alah setakat kau tak masak nasi, aku boleh makan kedai, apa masalah? Kita tak jadi susah hati bila mana manusia marah dengan kita. Tapi yang marah kita ini bukan manusia. Bukan makhluk, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menurunkan rahmat, yang menentukan kadar nasib baik buruk kita, yang menentukan kadar rezeki kita, yang menentukan kebaikan dan keburukan untuk kita. Tiba-tiba dia marah dengan kita. Apa jadi dengan nasib kita tuan-tuan bila mana Allah Ta'ala marah dengan kita? Tak boleh bayang, wa'iyyazubillah. Tak boleh bayang. Kalaulah Allah Ta'ala sudah tidak memandang kita dengan pandangan kesian, binasa kita tuan-tuan. Kalau Tuhan tidak pandang kita dengan pandangan belas, binasa kita. Maka, jaga pandangan kita, jaga pandangan Allah terhadap kita, supaya Allah sentiasa melihat kita dengan ihsan. Supaya Allah Ta'ala melihat kita dengan kesian. Supaya Allah Ta'ala melihat kita dengan rahmatnya. Nak jaga dia apa? Jangan buat perkara yang menyebabkan Tuhan marah. Jangan menyebabkan kemurkaan Allah bersama dengan kita. Macam kita lah tuan-tuan, bila kita marah, harap kita marah. Kita marah seseorang, orang tu nak minta tolong kita. Agak-agak kita tolong ke tidak? Tak ada lah. Kita dalam marah dia, dia buat hal. Dia buat hal. Kita marah dia. Kita marah dia, kita marah betul-betul. Bukan marah sikit-sikit ni. Dia buat salah besar dengan kita. Tiba-tiba datang rumah kita, Haji nak pinjam RM2,000, tuan-tuan bagi tak? Bagi, kita dah tak suka dia. Marah dia. Dia dah buat hal dengan kita. Tiba-tiba datang nak minta tolong kita. Oh, jangan kata RM2,000, RM2 pun dia tak dapat lah.
RM2 pun dia tak dapatnya. Mintalah apa pun, aku tak suka kau pergi balik. Kita nampak dia datang rumah kita pun kita tak suka dah. Belum dia cakap apa lagi. Selisih dengan dia pun benci dah. Punya tak sukanya kita kalau orang tu buat masalah dengan kita. Jadi kalau dia minta tolong dengan kita, kita tak beri pertolongan dengan dia. Dia nak pinjam duit dengan kita, apatah lagi kalau dia nak minta sesuatu yang free daripada kita. Datang rumah kita, minta 200 bagi free, bukan nak pinjam ni, saya nak je. Kau nak pinjam pun aku tak bagi, apatah lagi kau nak minta macam itu je. Oh, sorry. Itu kalau manusia benci manusia. Kalau Tuhan marah dengan kita, kita doa agak-agak Tuhan beri ke tidak? Kita susah agak-agak Tuhan tolong kita ke tidak? Ketika mana kita menadah tangan meminta belas daripada Tuhan, agak-agaknya kalau Tuhan marah kita, Tuhan beri ke tidak dengan kita? Kita minta Allah Ta'ala beri keselamatan, kesihatan pada kita, rezeki yang baik pada kita. Kalau Tuhan marah pada kita, permintaan kita dilayan atau tidak? Sorry. Sebab itu, jangan buat perkara ini. Bukan kerana apa? Kerana kita nak elak diri kita daripada kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebahagian daripada kemungkinan salah satu daripada dosa-dosa yang besar. Kemudian dalam hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-makru wal khadi'atu finnar. Perancangan jahat dan tipu daya berada dalam neraka. Orang yang kepala otak dia ada fikir bagaimana nak buat kerja jahat satu. Orang yang dalam kepala otak dia ada fikir bagaimana nak menjahanam dan menjahatkan orang. Dua. Kemudian kata Nabi apa? Orang yang sentiasa hidup dia dengan tipu daya. Hidup dengan tipu daya ni tuan-tuan bukan menipu untuk suka-suka hati saja. Ada orang menipu untuk dapat duit. Ada. Menipu untuk dapat duit. Sebab itu saya banyak kali beri pandangan pada tuan-tuan. Saya kata apa? Ada orang, dia menipu dapat duit tau. Dia minta sedekah. Dia tak jumpa kita minta sedekah. Dia sebut dia daripada itulah, daripada inilah, daripada tahfiz itu, daripada anak yatim ini. Untuk menarik perhatian sedih orang. Bila orang sedih, orang akan beri pada dia. Sedangkan apa yang dia cakap itu bohong semuanya. Kadang-kadang kita pun tahu muka dia ni pun bukan muka tahfiz. Kita pun boleh kenal juga tuan-tuan sikit sebanyak muka tahfiz. Ada. Kita pun boleh kenal muka orang mengaji, orang tak mengaji ni. Tengok muka tahu dah. Ini muka-muka penyamun lanon ni. Kita tengok muka tahu ni muka lanon. Ada orang yang muka begitu, kita tengok kita tahu. Tetapi, apa yang kita nak buat bila ada orang yang berbohong begini minta sedekah daripada kita? Saya sebut dengan tuan-tuan banyak kali, kalau siapa yang ada kelebihan untuk beri, berilah. Siapa yang ada kelebihan untuk beri, berilah. Tak ada masalah. Walaupun dia betul menipu, apa yang kita berikan itu tetap dikurniakan ganjaran baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada masalah. Kita beri dengan niat sedekah, Allah Ta'ala pasti beri pahala pada kita. Soalnya dia yang menipu. Dia menipu, maka dalam neraka dia tuan-tuan. Kalau dia menipu itu untuk kesenangan yang tidak sepatutnya. Dengan kesenangan yang tidak sepatutnya. Dia suruh budak-budak ni minta duit, minta sedekah, dia ambil duit tu, bukan digunakan untuk tahfiz dan sebagainya, tapi dia berjalan, pergi holiday luar negara, beli apa? Speedboat. Dulu ada viral dulu sekali. Cerita orang yang minta sedekah, suruh orang jual dekat stesen minyak. Rupanya, owner apa tu ataupun yang menguruskan anak-anak yatim yang begitu, pakai speedboat, ada kereta mewah dan sebagainya. Itu tidak boleh begitu. Tipu daya yang begitu, kata Nabi, berada dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mereka yang nakkan kuasa, yang nak dapatkan tempat, yang nak dapatkan pengaruh, menggunakan jalan tipu daya. Hasut orang, burukkan orang, yang orang tu tak buat, dia reka-reka cerita, dia fitnah, supaya orang benci kepada orang itu. Dia aibkan seseorang itu tanpa kebenarannya. Dimalukan orang itu tanpa keadilan yang sewajarnya.
Cara nak jatuhkan orang dengan pembohongan, dengan penafian hak dan sebagainya, menyebabkan orang itu teranaya dan diaibkan. Semata-mata untuk meninggikan diri dia dan kumpulan dia. Ini juga berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kepala otak kita minta Allah Ta'ala bersih daripada nak jahanamkan orang. Orang kita tuan-tuan, nakkan sesuatu, bila tak dapat cara baik, dia guna cara halus. Saya kalau sebut dengan tuan-tuan, manusia perangai kita, orang berniaga sebagai contoh. Bila mana persaingan itu dia kalah, dia berniaga, orang ni berniaga, orang ni berniaga. Ada orang yang begitu, yang baik-baik Alhamdulillah. Yang tak baik ni. Dua orang yang berniaga, bila mana bersaing, dia kalah dalam persaingan itu. Mulalah dia menggunakan jalan yang tidak baik. Menggunakan makhluk-makhluk halus. Menggunakan sihir dan sebagainya. Ini berlaku tuan-tuan. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pernah. Ataupun pernah disihir dan sebagainya. Ada orang yang, ini yang tak tahan ni. Bila bergaduh, bila kalah, ada kepala otak dia memikirkan bagaimana nak anaya orang ini. Nak anaya keluarga dia. Nak anaya keturunan dia. Dan ini semua bukan cara agama. Orang yang ada fikir begini, dalam neraka tempat dia. Saya pun tak faham tuan-tuan. Apa kepuasan yang kita dapat bila mana kita berjaya menjatuhkan seseorang? Apa kepuasan yang kita dapat? Apakah kepuasan yang kita dapat bila kita dapat bomoh orang? Kepala otak kita fikir, pergi jumpa bomoh ni, aturkan perancangan dengan bomoh ni, bagi dia sakit. Apa kebahagiaan yang kita dapat bila mana kita berjaya buat orang dengan cara begitu? Apa bahagianya kita? Apa bahagianya kita tuan-tuan bila kita jatuhkan seseorang dengan cara yang tidak sepatutnya, kemudian kita naik di kedudukan itu? Apa bahagia yang kita dapat? Apakah malam kita tidur dengan tenang? Apakah malam kita boleh beribadat dengan sempurna? Setiap perancangan jahat yang kita buat, setiap tipu daya yang dimainkan, semuanya tidak memberi satu pun bahagia pada kita di dunia, disebut dalam hadis, berada dalam neraka akhirat. Jangan risaulah. Orang yang jahat, fikir jahat tiap-tiap malam. Tentu malam dia tidak tidur dengan lena, tuan-tuan. Setakat ni kita tidur lena tak tuan-tuan malam? Bukan lenanya, hujan ni lagi sedap. Hujan ni lagi sedap. Ada nak fikir tak? Tak ada apa nak fikir. Kalau orang yang fikirannya tidak baik, nak menjatuhkan orang, nak mengaibkan orang, nak fitnah orang dan sebagainya, yakinlah tuan-tuan, malamnya tidak bahagia pada dia. Kita bercerita tentang nikmat tidur, dia tidak dapat merasai nikmatnya tidur itu. Kalau ada sebarang kerja-kerja yang dia buat melalui tipu daya, dia tidak akan dapat makan dengan tenang, dia tidak menikmati ketenangan itu. Malah dia hidup dia susah hati di atas dunia, akhirat esok dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Sebab itu, hentikanlah kalau ada di antara kita yang suka merancang, jadi perancang-perancang untuk mengaibkan orang. Minta Allah Ta'ala sucikan fikiran kita daripada fikiran-fikiran yang kotor untuk menjatuh-jatuhkan orang. Dan jangan menggunakan cara tipu daya untuk memperolehi sesuatu yang bukan hak kita. Dan jangan kita menggunakan kedudukan dengan cara yang salah dan tipu daya untuk mendapat pengaruh daripada orang ramai. Ini semua balasannya Allah Subhanahu Wa Taala humban orang itu dalam neraka. Wa'iyyazubillah. Hadis yang berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-muhallilu wal muhallala lahu. Oh, ini cerita lain sikit. Artinya, Allah melaknat lelaki yang mengahwini perempuan yang dicerai talak 3 oleh suaminya untuk menjadi halal bagi suami itu dan suami tersebut. Ini cerita apa tuan-tuan? Yang disebut dalam hadis ini, larangan menjadi Cina buta.
Larangan menjadi Cina buta. Saya pun sampai hari ini tak faham kenapa perbuatan ini dinamakan Cina buta. Yang buat kerja gini Melayu, tapi yang butanya Cina. Wallahu alam. Ini kalau tuan-tuan tanya kenapa nama dia Cina buta, saya pun tak boleh nak jawab kenapa nama dia Cina buta. Bagaimana perbuatannya tuan-tuan? Islam menyuruh seseorang itu berkahwin. Dalam Quran pun dia kata, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Berkahwinlah kamu dengan wanita-wanita itu. Masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Begitu juga dalam hadis Nabi, "Ya ma'syarasy syabab, wahai orang muda, sekiranya kamu berkahwinlah kamu." Islam memang menggalakkan perkahwinan. Malah perkahwinan itu salah satu daripada sunnah Nabi. Dan dia menyempurnakan agama. Kahwin. Dia sampai satu tahap, tuan-tuan, memang Allah Ta'ala jadikan lelaki dan perempuan itu berkehendak kepada kahwin. Memang Allah Ta'ala jadikan begitu. Kalau dia tidak punya perasaan nak kahwin, something problem dengan dia. Itu kena pergi cek pasal apa tak nak kahwin. Sebab orang yang dah kahwin pun nak kahwin lagi. Itu fitrah. Memang Allah Ta'ala yang mencipta manusia berpasang-pasang itu. Ada lelaki, ada perempuan. Dan dikurniakan kepada lelaki dan perempuan itu syahwat, nafsu. Berkehendak kepada pasangan yang berbeza jantina. Itu ghalib, tuan-tuan. Maka disyariatkan kepada kita dengan perkahwinan. Islam suruh kahwin kerana kahwin itu memberi banyak kebaikan. Tuan-tuan pun tahu kebaikannya. Salah satu daripada dia apa? Menyempurnakan fitrah. Yang kedua, beri tenang pada orang yang berkahwin. Diberi bahagia dan mengurniakan zuriat daripada perkahwinan itu. Banyak lagi lah kebaikan daripada kahwin itu. Tidak semua, kena ingat, tidak semua perkahwinan itu menjadi baik sebagaimana yang dirancang. Tidak semua. Ada orang yang perkahwinan itu tidak seindah yang disangka. Itu biasalah, tuan-tuan. Orang berkahwin. Kalau saya tanya, tuan-tuan, kita baca dalam buku-buku cerita, tengok dalam TV. Cerita dulu-dulu tak? Yang kahwin tu daripada hari pertama kahwin sampai hari tua, dia bahagia je. Saya tanya tuan-tuan, ada tak orang yang macam itu? Bahagia je. Tak pernah bergaduh pun. Ada tak? Kat sini kalau ada seorang lah nak tanya. Siapa daripada muda, daripada hari pertama dia kahwin sampai hari ni, yang sekali pun tak pernah bergaduh dengan pasangan dia. Tengok muka pun tahu hari-hari. Gaduh tu hari-hari, tuan-tuan. Ada orang yang nak bangun sembahyang subuh tadi bergaduh dulu dia pergi masjid ni. Itu ghalib, tuan-tuan. Itulah kita kata seronoknya rumah tangga. Kita kata fruitful. Pelbagai perisa rumah tangga ni. Kalau baik je, tak syok juga. Sekali-sekala bergaduh. Ada sulking, ada merajuk. Merajuk nak merajuk. Biasalah tu. Ada orang yang bukan begitu jadi rumah tangga dia jadi tak bahagia sampai bergaduh. Sampai tak ada perdamaian langsung. Maknanya kita sebut rumah tangga dia gagal. Ada. Bagi mereka yang rumah tangga, perjalanan perkahwinan mereka gagal, Islam menyediakan satu jalan keluar, iaitu dipanggil talak. Islam menyediakan satu jalan keluar yang dipanggil talak. Dah kalau tak nampak kebaikan dah, dia berkahwin tu tak nampak baik. Hari-hari bukan lagi bergaduh, lagi wrestling dah. Hari-hari wrestling. Hari ni keluar rumah tutup mata belah kiri. Esok tutup mata belah kanan pula. Bukan lagi ni. Ini perang dunia ke berapa pun tak tahu. Tak ada nampak bahagia. Maka Islam menyediakan jalan keluar daripada perkahwinan itu, namanya talak. Dan talak ni ada 3 je. Talak 1, talak 2, talak 3. Bermakna apa? Dia kahwin, dia cerai kali pertama. Menyesal. Nak rasa sayang balik dengan pasangan, rujuk. Okey. Dah rujuk, elok, tak lama lepas tu, cerai balik kali kedua. Kemudian menyesal, rujuk lagi kali ketiga. Cerai untuk kali yang ketiga, tuan-tuan. Cerai untuk kali yang ketiga. Selepas daripada cerai kali yang ketiga ataupun talak kali yang ketiga, tidak ada jalan lah. Dipanggil, talak 3 dipanggil apa? Ba'in kubra. Talak yang tidak boleh dirujuk.
Talak yang tak boleh dirujuk. 3 kali dah. Tiga kali. Bukan sekali, tuan-tuan. Kita bawa kereta, langgar traffic light, kali pertama, sama 300. Tak jumpa polis tu minta maaf lah. Inilah kali pertama pakcik sama bawa kereta daripada tahun 50-an. Inilah kali pertama langgar traffic light. Tak apa pakcik, tak apa, sabarlah. Sama-sama juga. Sabar je dia kata. Apa nak cakap? Tapi perkahwinan, Islam bagi 3 kali ruang untuk kita muhasabah, 3 kali peluang untuk rujuk semula. Logik dah 3 kali tu, tuan-tuan. Logik. Tapi ada orang yang salah guna 3 kali itu, masuk kali yang ketiga, rasa menyesal lagi. Aduh, hai rupanya susah tak ada bini ni, kata dia. Baru dia tahu, susah tak ada bini ni. Bini lain tak mau. Tak nak bini tu juga. Maka Islam kata apa? Tak boleh dia rujuk semula. Melainkan, isteri itu tadi berkahwin dengan lelaki lain, kemudian melakukan hubungan jima'. Setelah dia berkahwin dengan lelaki lain, perkahwinan itu bercerai pula, maka bolehlah suami yang asal tadi, lelaki yang pertama tadi mengahwini semula perempuan. Setelah dia berkahwin dan diceraikan semula oleh lelaki yang baru tadi. Persoalannya yang diharamkan kat sini yang mana? Bila mana ada lelaki yang menjadi punca, menjadi jalan halal untuk pasangan yang telah silap tadi. Contohnya dia bercerai talak 3 dengan satu perempuan. Dia nak kembali semula dengan isteri dia. Dia pergi cari Pak Sanggup. Haji, tak tolong boleh? Haji okey lagi tak? Okey apa tu? Haji boleh lagi? Boleh, kata dia. Okey. Tolong kahwin dengan isteri saya. Dengan syarat 3 hari je. Lepas 3 hari tu tolong cerai, saya nak kahwin semula dengan dia. Haji ni kata, okeylah kalau macam itu. Dan dia pun berkahwin dengan bekas isteri kawan dia ni tadi. Kemudian dia pun menunaikan beberapa syarat. Antaranya kahwin, kemudian berjimak dan sebagainya. Hari ketiga diceraikan isteri itu untuk menghalalkan suami yang pertama ini berkahwin semula dengan isteri. Itu Haji ni tadi kita panggil Cina buta. Haji ni telah melakukan satu benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Menghalalkan satu perkara yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh begitu, tuan-tuan. Tak boleh begitu. Maknanya perkara itu dirancang. Kalau perkara itu tak dirancang, lepas dia bercerai, kali dia ditalakkan dengan talak 3 oleh suami dia, bekas suami dia, dikahwin dengan satu lelaki lain, tak lama lepas tu dia kahwin, bercerai. Kemudian mari semula lelaki pertama tadi untuk kahwin. Tanpa ada perancangan, itu okey. Itu dibenarkan. No problem, tak ada apa masalah. Ini yang upah orang, yang aturkan, yang ajar dia, yang minta dia tolong ceraikan. Orang Melayu panggil apa? Gila talak, dia panggil. Gila talak. Tuan-tuan, rasa perkara ni berlaku tak di tempat kita? Jangan cakap tak ada, tuan-tuan. Saya jumpa beberapa kes yang begini. Ada kes tu dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, minta tolong. Dia lama dah, dia cerita panjang, bual dia datang rumah saya. Cerita panjang. Dah dekat 1 jam dia bercerita, baru masuk cerita sebenar. Dia kata, Ustaz nak minta tolong. Bukan minta tolong saya jadi Cina buta. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Dia kata minta tolong, nasihatkan orang ni, dia kata. Sebab dia janji dengan saya dulu, dia nak kahwin dengan bekas isteri saya, dia nak ceraikan. Sekarang dia tak mau cerai pula. Dia minta tolong satu kawan dia, kahwin dengan bekas isteri dia supaya jadi halal semula untuk dia. Sekali kawan ni mula-mula janji, okey, boleh, no problem. No problem. Sekali bila dah kahwin, tak mau lepas pula tuan-tuan. Padan muka dia. Sekali bila kahwin dengan bekas isteri dia, kawan ni tak mau ceraikan. Dia kata janji 3 bulan, Ustaz. Dah 3 bulan ni dah masuk. Dah 6 bulan dah, dekat 7 bulan dia kata. Dia buat tak tahu, saya call tak angkat. WhatsApp ni entah berapa ratus saya hantar. 1 tik je. Dia dah block nombor saya. Ada jumpa dia kata. Saya kata, ada jumpa dia? Ada. Dia kata dia tak nak cerai kan. Sedangkan dia janji dengan saya lain. Belanja nikah, saya tanggung, kata dia. Saya kata, awak baik lah. Awak baguslah, baik orang belanja orang nikah tu. Sebab janji dengan saya nak ceraikan. Saya kata, haram perbuatan itu. Dia berhak untuk memegang isteri dia. Dan dia berhak untuk tidak menceraikan isteri dia. Perjanjian yang dibuat oleh kamu,
adalah perjanjian haram, perjanjian syaitan ni. Kata. Tak boleh. Kenapa nak cuba mencina butakan dia? Dia pun asalnya nak jadi cina buta, tapi lepas tu celik pula. Tak buta rupanya. Jadi perkara begini berlaku dalam masyarakat. Apa yang kita nak ambil pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan? Bukan pengajaran daripada perbuatan cina buta ini saja. Apa kita kata pengajaran yang besar adalah bagaimana kita menjaga keharmonian rumah tangga. Jangan sewenang-wenangnya mulut kita bila mana syikak, bila mana bergaduh, perkataan talak, perkataan cerai dan seumpama dengannya itu dilafazkan dengan sewenang-wenangnya. Kita tahu, tuan-tuan, ada perkara-perkara yang tidak boleh dibuat main. Perkara ini serius. Walaupun main, jadi betul. Antaranya adalah perkataan talak itu. Jangan main-main. Jangan suka-suka. Jangan jadikan perkataan itu di mulut. Sedikit gaduh, ada fikir nak ceraikan pasangan. Ini tidak bagus. Ada orang yang jumpa, dia kata apa? Saya ni bertahan dengan isteri saya sebab anaknya. Tak apalah. Bagus juga kawan-kawan ni bertahan. Yang balik-balik jumpa kita, apa pandangan ustaz kalau saya bercerai dengan isteri saya? Saya rasa saya bercerai lah. Saya bercerai. Bila kita dengar cerita dia, tuan-tuan, simple. Ceritanya ringkas. Isteri dia wanita yang baik. Yalah, tuan-tuan nak cari isteri yang perfect. Nak tanya kita ni sempurna sangat ke? Nak cari isteri yang sempurna, sesempurna Khadijah, sesempurna Aisyah, sesempurna isteri Nabi. Kita pun tak macam Nabi. Jadi kekurangan itu biasalah. Cuma masa muda dulu, masa lawa dulu boleh terima kekurangan itu. Bila dah tua tak boleh terima. Pasal apa begitu? Sedikit menyebut perkataan talak dan cerai sebagainya. Ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena tahu. Dalam banyak-banyak perkara halal, ada satu perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Taala, iaitu cerai ataupun talak. Jangan, tuan-tuan, jaga rumah tangga elok-elok. Jaga rumah tangga elok. Pesan. Hari ini, tuan-tuan, kalau saya sebut dengan tuan-tuan, mungkin ada kawan-kawan kita yang duduk di mahkamah syariah. Cuba tuan-tuan tanya dia. Kes apa yang paling banyak dibicarakan oleh mahkamah syariah? Kes cerai. Yang bercerai ada yang baru 3-4 hari kahwin, bercerai pun ada. Saya pernah berada di mahkamah syariah, pernah ada perkhidmatan di mahkamah syariah. Saya boleh cerita. Tak pernah hari yang tak ada orang datang nak apply cerai. Rekod saya selama saya duduk, ada pakcik tua yang datang bercerai pakai wheelchair. Umur dah 81, 79, tak ingat dah. 80 punya tu lah, 79, 81, tak ingat saya. Tapi dia sangat tua lah pada saya. Sebab saya sebut dengan pakcik tu, pada itu pakcik ni lebih tua daripada atuk saya. Saya sebut pada dia. Datang nak bercerai, datang pakai wheelchair. Isteri dia pun dah tua sangat dah. Dah berpapah dah, anak nak tolong pimpin. Datang mahkamah nak apa? Pakcik nak bercerai dengan makcik. Apa lagi nilainya? Usia yang begitu. Ada beberapa cerita yang panjang lah sebab apa dia bercerai tu. Tapi kita kata apa? Seusia begitu juga berlaku perceraian. Kalau orang yang kita kata orang tua, yang panjang akalnya, yang tenang jiwanya, yang boleh kawal marahnya, yang tinggi sabarnya, pun bercerai, apatah lagi orang muda-muda yang pendek akal, barangnya tak terkawal. Sebab itu, tuan-tuan, kita sebagai orang tua, bila mana ada pergaduhan dalam kalangan anak-anak kita dengan pasangan, jadilah pendamai yang baik, jangan menyebelahkan mana-mana pihak. Contoh, anak kita bergaduh dengan pasangan, jangan menangkan anak kita. Jangan menangkan anak kita tanpa soal siasat. Jangan dengar satu cerita daripada satu pihak, kita terus berikan pandangan. Ya, kalau begini kau cerai je dengan laki kau tak bagus. Jangan begitu. Sebagai orang tua, sebagai mak bapa, perlu menjadi penyelamat kepada rumah tangga. Sebab itu disebut dalam Quran apa? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada dua orang ni bergaduh suami isteri, syiqaq,
Bergaduh yang sangat berat. Islam tak suruh bercerai dulu. Dia kata apa? Dia kata fa apa ni? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lantik wakil daripada suami, lantik wakil daripada isteri bincang. Kenapa Islam tak beri lagi mereka ruang untuk bercerai? Kod-kod dengan perbincangan itu boleh berdamai, boleh jadi baik. Islam suka kepada perkahwinan itu dikekalkan. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati kerana orang muda ni barannya tinggi, bercerai. Dan akhirnya menyesal. Bila mana menyesal? Kalau sampai talak 3, tak ada jalan lain. Akhirnya menggunakan perkhidmatan Cina buta ini. Malah ada orang yang buat servis. Ada tuan-tuan, ni cerita betul-betul ni. Ada orang yang mengambil upah. Yalah, buat kerja begini bukan payah sangat pun. Buat kerja begini bukan payah pun. Duit dapat, seronok pun dapat. Bukan sayang pun, cerai lah balik. Cerai lah, ambil bini awak. Duit bayar. Kerja saya dah buat, kahwin pun dah. Apa sangat pada dia? Ada orang yang pernah, pernah saya diceritakan, dia kata satu orang Cina buta. Ataupun kita kata orang yang buat kerja begini mengambil upah. Dia pernah berkahwin lebih daripada 16 kali tuan-tuan. Kerana kerja dia macam itulah. Satu kali dia buat tu, bayaran hampir 7,000 ke 8,000. Masa dulu punya harga. Sekarang saya tak tahu. Sekarang tak tahu berapa. Tuan-tuan tak payahlah buat kerja begitu, ambil upah begitu. Banyak lagi upah lain tuan-tuan. Tebang pokok pun okey, rumput pun okey. Tak payahlah nak ambil upah jadi Cina buta ni. Walaupun kerja dia senang, kerja dia seronok. Tapi dalam neraka duduknya tempat orang begini. Sebab itu tuan-tuan hati-hati, pesan pada keluarga kita, jaga rumah tangga elok-elok. Kerana apa? Rumah tangga itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebahagiaan rumah tangga itu bukan hanya kurniaan Allah semata-mata, tetapi juga sebahagiannya juga dengan kebijakan dan kewarasan kita mentadbir rumah tangga itu. Ya, Allah Ta'ala turunkan bahagia pada semua orang. Tapi kalau kita tidak mengambil kebahagiaan yang dengan cara yang sepatutnya, tidak waras kita menguruskan rumah tangga, tidak cerdik kita menguruskan rumah tangga, dia juga tidak jadi apa-apa tuan-tuan. Maka sama-sama jadi pendamai yang baik, sama-sama jaga rumah tangga, dan sama-sama mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan dosa-dosa yang telah kita bacakan pada pagi ini. Wallahu a'lam, kita berhenti dulu sekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan tiga hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita. Saya pun nak maklum dengan tuan-tuan, kuliah kita tangguh dulu dalam seminggu 2 ni. InsyaAllah saya Rabu ni akan berangkat ke Tanah Suci, menunaikan umrah. Rabu daripada 21 hari bulan sampai 2 hari bulan 10. Jadi sepanjang tempoh itu, semua kuliah-kuliah saya itu saya tangguh dululah tuan-tuan. Macam mana saya nak buat, saya pun berada jauh. Cuma saya minta tolong tuan-tuan, tolong doakan saya, selamat pergi balik, sihat tubuh badan, dan yang paling penting dapat umrah yang mabrur lah insyaAllah. Dan saya pohon juga kalau ada silap salah saya dengan tuan-tuan, kata-kata yang tidak baik, selama saya bersama dengan tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tolong maafkan saya. Dan kalau ada termakan terminum apa semua, saya minta halal lah daripada tuan-tuan. Kalau ada hutang, kalau nak bayar, tuntutlah saya bayar insyaAllah. Tapi rasanya saya tak ada lagi pinjam duit orang sini. Kalau ada tu, scammer tuan-tuan. Jangan takutlah. Saya tak pernah lagi mesti orang minta 2,000, pinjam 3,000. Sikit-sikit buat apa? Kalau nak pinjam, saya pinjam 20,000, 30,000. Setakat 2,500. Apa benda pinjam macam itu? Itu semua scammer lah tuan-tuan. Saya tak. InsyaAllah lah kot. Setakat hari ni insyaAllah lah kot. Tak adalah nak pinjam-pinjam duit orang ni. Jadi tolong doakan saya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi selepas saya balik nanti insyaAllah. Wallahu a'lam, yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu jahil dha'il lemah diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi